Satu audio telah tersebar. Kalau saya boleh siarkan audio tersebut, saya harap boleh dengar lah. Kita dengar sama-sama audio tersebut. Ini Ustaz Zawawi ni cakap. Melayu mudah. Melayu mudah. Inilah berita yang terakhir. Askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat TikTok tak boleh dengar. InsyaAllah apa yang berlaku ini kita kena anggap satu ketentuan daripada Allah yang ada hikmah di sebaliknya, insyaAllah. Cuma kita semua jentera-jentera mesti bangun bersemangat, mesti bangkit, di mana insyaAllah ramalan daripada ustaz dan rakan-rakan yang lain, kerajaan ini dia tak akan bertahan lama. InsyaAllah peristiwa yang telah berlaku sebelum daripada ini akan berulang kembali kerana jumlah yang kita perolehi agak besar dan ramai pihak yang sebenarnya tidak nak bersama-sama dengan DAP dan dengan PKR ini, Anwar. Cuma kita bersabar sekejap, insya-Allah kita akan mengorak langkah, mengatur strategi-strategi yang baru untuk kita pastikan kerajaan di Malaysia ini akan dikuasai oleh Perikatan Nasional, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah apa yang berlaku ini kita kena anggap satu ketentuan daripada Allah yang ada hikmah di sebaliknya, insya-Allah. Cuma kita semua jentera-jentera mesti bangun bersemangat, mesti bangkit. Okey, so kalau kita dengar jelas dekat situ bagaimana satu audio telah tular berkenaan dengan apa yang saya sebut sebagai usaha. Satu usaha telah dibincangkan, telah dirancang oleh perikatan-perikatan. Ada juga perikatan nasional ini, perikatan nasional ini untuk memastikan bahawa perikatan nasional ini akan berkuasa kembali. Dia macam orang dah gila kuasa sekarang ni, tuan-tuan. Sekarang ni mereka berkuasa kembali. So dalam kejadian, dalam peristiwa tersebut, dalam audio tersebut, beliau telah ditanya, Ustaz Zawawi ni telah dipanggil dan ditanya berkenaan dengan audio tersebut. Okay, so kita baca dengan apa kenyataan beliau. Okay. Ahli Parlimen PAS enggan ulas rakaman audio tukar kerajaan. Seorang pemimpin kanan PAS enggan mengulang dakwaan ia adalah pemilik suara dalam rakaman audio yang tular di media sosial sejak beberapa hari yang lalu. Malah ketika dihubungi Malaysia Kini hari ini, Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata dia sendiri tidak dimaklumkan berhubung perkara tersebut dan tidak mendengar sendiri rakaman berkenaan. Itu tiada komen, katanya ringkas. So tadi Ustaz, saya dah mainkan rakaman itu. Harap walaupun Ustaz boleh tunjuk kat Ustaz kalau katanya Ustaz tidak tahu atau tidak pernah dengar audio tersebut. Kalau tak pernah dengar, mungkin orang boleh, mungkinlah dia masih rakam. Mungkin saya tak tuduh dia rakam kan, mungkin itu suara orang lain. Mungkin kan. Tetapi takkanlah lebay nak menipu kan. Paling-paling Nik Abdul dulu dia mengaku itu suara dia kan. Takkanlah lebay nak menipu. Tak baik, berdosa menipu ni kan. Ngaku je lah. Apa nak malu nak mengaku? Ngaku je. Kan senang kalau nak mengaku. Tak susah, betul? Teruskan mengaku. Apa nak susah nak mengaku bahawa anda lah yang di dalam suara tersebut. So akhirnya dia sendiri tak mengaku bahawa itu adalah suara dia. Kerana apa, tuan-tuan? Sekarang ini dia nak mainkan isu ni macam mana? Okay. Moving forward, kalau kita tengok, dia tak jadi kerajaan. Okay. Kalau 5 tahun ni tak jadi kerajaan, PAS nanti nak kekalkan negeri-negeri itu di bawah negeri pembangkang macam mana? Itu yang pertama. Kedua, nak menghadapi pilihan raya PRU16 nak dapat dana daripada mana? Anwar Musa sendiri kata dia pergi rumah Anwar Musa dalam interview dia kata dia pergi rumah Muhyiddin Yassin minta tolong pasal Sabah. Muhyiddin dia kata dekat rumah dia keluar puluh juta untuk bagi dekat Anwar Musa. Kalau Anwar Musa UMNO dia boleh bagi, takkan dia tak boleh bagi dengan PAS? Kan? Jadi tak pelik lah kalau dalam PRN ini mereka menang. TikTok berbayar, tuan-tuan. TikTok tu berbayar. Boleh bayar TikTok. Influencer.
Influencer yang mana TikTok ada ratusan ribu jutaan follower, mereka bayar sehingga ratus ribu ringgit. Yang mana follow kita ni tak bayar pun tuan-tuan. So dikatakan berkemungkinan besar sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menurut sumber Datuk Seri Anwar Ibrahim tengah pening kepala sebab bagaimana beliau nak mewakilkan satu kabinet yang mewakili Malaysia. Dia tak nak semua ramai Melayu je kat situ. Tak nak ramai Cina je kat situ. Tak nak satu bangsa je. Dia mesti ada representatif daripada semua bangsa. Dia melibatkan Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, wanita, OKU dan juga pelbagai bangsa dan orang kata apa? Kepelbagaian di dalam kabinet beliau. Jadi kalau menurut sumber, PM nak kabinet wakil Malaysia tapi pilihan sekarang ini terhad. Perdana Menteri telah membayangkan kepada rakan gabungannya bahawa dibahas serat untuk membentuk wajah kabinet yang mewakili wajah-wajah Malaysia. Tetapi menghadapi pilihan terhad kerana realiti kerajaan ni. Ini kerana BN rancak melobi supaya pengurusinya Ahmad Zahid Hamidi yang menghadapi perbicaraan rasuah dilantik sebagai TPM. Anwar berkongsi cabarannya untuk membentuk kabinet ketika mempengerusikan Majlis PH pada Isnin. Menurut timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub, mesyuarat itu tidak membincangkan secara khusus mengenai pembentukan kabinet Anwar. Dia berkata demikian ketika ditanya, terdapat pemimpin PH menuntut jawatan kabinet? Jika terdapat pemimpin PH menuntut jawatan kabinet atau sekiranya ada sebarang bantahan terhadap kemungkinan pelantikan Zahid. Kami tidak membincangkan kabinet baru. Anwar membuka mesyuarat dengan memberi taklimat kepada kami tentang apa yang telah berlaku setakat ini, kata Salahuddin. Salahuddin berkata pelantikan kabinet adalah hak prerogatif Perdana Menteri dan dia menjangkakan akan ada pengumuman esok. Tidak ada seorang pun daripada kami iaitu pemimpin PH yang mempunyai petunjuk. Tapi saya fikir itu adalah perkara biasa bagi mana-mana Perdana Menteri. Begitu juga Mahathir ketika membentuk kabinetnya, kata Salahuddin. Parti Komunis PH katanya hanya mampu namakan calon menteri dan tidak menuntut jawatan tertentu. Perlu tumpang. Sumber yang rapat dengan kepimpinan PH berkata mesyuarat Majlis Presiden gabungan itu kebanyakan bersisar mengenai urusan organisasi. Namun, kata sumber lagi, Anwar juga menyatakan kebimbangan tentang pilihan terhad yang dia ada dalam mengawal pencalonan oleh rakan kongsi PH. UMNO ada cara tersendiri, GPS cara sendiri. Jadi PH perlu super duper akomodatif, kata sumber itu. Now, cabaran utama sebenarnya adalah bagi menempatkan siapa yang paling sesuai di posisi yang mana untuk parti yang mana. Kita tahu memang Barisan Nasional nak melobi Zahid menjadi timbalan Perdana Menteri. Isunya adalah beliau sekarang ini berhadapan dengan kes. Kalau beliau berhadapan dengan kes, kemudian diletakkan jawatan tertinggi, dia akan jadi satu tamparan kepada Kabinet Anwar Ibrahim. Itu antara persoalan yang nak kena ditimbang, Tara. Seorang kedua terbaik sebenarnya adalah Tok Mat untuk dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Kemudian daripada GPS, kena dilantik daripada seorang yang bukan Melayu. Namun begitu di dalam GPS itu sendiri timbul persoalan. Kerana macam Fadilah umpamanya adalah orang yang mempunyai jawatan tertinggi. Tetapi dia Melayu. Takkan kabinet semua Melayu. Kena lantik seorang wakil Sabah Sarawak yang terdiri daripada bukan Melayu. Presiden, Perdana Menteri dah Melayu. TPM pertama atau TPM yang mewakili Semenanjung dah Melayu. Kenalah TPM Sabah Sarawak ni mewakili bukan Melayu. So, terbaik dalam pilihan tu ada yang mencadangkan Alexander Nantalinggi, bekas Menteri KPDN HCP sebagai timbalan Perdana Menteri. Ada cadangan tersebut daripada GPS ataupun beberapa nama yang lain yang bukan terdiri daripada bangsa Melayu. Okey. Tapi kena datang daripada GPS. Ada jugalah secara nakal sebut kenapa tak lantik William Wong Yin umpamanya. Okey, itu cerita lain lah kan. Alright, tapi ini antara conundrum sekarang ini yang nak diperbincang, nak dilihat. Itu daripada segi struktur timbalan Perdana Menteri. Kemudian kita kena tengok struktur menteri kementerian. Ada kemungkinan bahawa hanya lebih kurang 4 ke 5 kerusi bagi satu parti maksimum. 4 ke 5 kerusi bagi satu parti maksimum. Saya bagi contoh. Katakanlah PKR dapat 5 kerusi, BN dapat 4 kerusi, dah 9. Sorry, bukan PKR. Pakatan Harapan dapat 5 kerusi. BN dapat apa orang kata 4 kerusi. BN Barisan Nasional 4 kerusi. GPS 3 kerusi katakan. Kemudian itu dah 5, 9, 11, 12. 12 kemudian 13, 14, 15, 20 mungkin another 7, 8 apa nama? Sorry, saya ulang balik. 4 daripada PKR. 4 daripada 4, 8, 12 4, 8 daripada PKR dengan DAP. Kemudian 3 daripada Amanah.
11, satu daripada muda, 12. Okey. Kemudian daripada Barisan Nasional berkemungkinan akan dapat 4. Okey, 4. So 4 dekat situ, so mereka akan dapat lebih kurang 12, 13, 14, 16. Kemudian 4 lagi untuk parti-parti yang lain, parti-parti kecil yang lain. So 20. So 20 kementerian. Ini ada kemungkinan 20 kementerian. Kemudian lepas tu yang lain tu timbalan menteri lah. Ada kemungkinan. Kalau sekiranya nak ditingkatkan sekalipun, 30 kepada PKR lebih kurang dalam 5, DAP 5, Amanah 4, kemudian Barisan Nasional 5, kemudian diikuti oleh GPS 4 dan seterusnya. So portion dia macam tu. Kan? Kalau pembahagian dia lebih kurang macam tu. Kalau nak menteri penuh, diikuti oleh timbalan menteri. Timbalan menteri tu dia tak kisah sangat. Kita boleh bagi sewajarnya. Tetapi yang ini, kemudian kita kena bahagi pula ikut komposisi macam saya sebut tadi. Kita kena ada pelbagai bangsa. Kita kena ada apa orang kata, representasi daripada wanita. Kita kena ada representasi daripada golongan muda, representasi daripada Sabah dan Sarawak, representasi daripada golongan, contohnya orang kelainan upaya, contohnya itu mungkin lantikan senator umpamanya. So perkara-perkara sebegini yang kena dipertimbangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum membentuk kabinet. Dalam masa dia tak nak membentuk kabinet yang terlalu besar, dia tak nak juga membentuk kabinet yang tidak seimbang. So bagi saya, kalau tanya saya ada pendapat saya sendirilah dalam soal itu. Sebab ini kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, so beliau kena menimbangkan perkara tersebut sedemikian. Dan yang paling mencabar sekarang ini adalah sama ada itu akan memuaskan hati semua orang. Akan memuaskan hati semua orang atau tidak. Itu yang persoalan paling mencabar yang sekarang ini kena dipertimbangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berjaya atau tidak, macam saya kata. Berjaya atau tidak. Macam ada satu video hari ni apa orang kata, Saiful lawyer share kat saya dekat TikTok dia kata Menteri Besar Kedah kata Anwar Ibrahim tidak akan jadi Perdana Menteri, tidak akan menjadi Perdana. Ini sebelum dia jadi PM lah. Lepas ini pun dia tak akan jadi PM. Dia tuan-tuan macam ni lah. Kita jangan terlalu yakin dengan rezeki yang Allah bagi. Itu syirik nama dia. Bukan kita menentukan kalah menang orang, bukan kita menentukan rezeki orang. Kita boleh predict, tapi jangan terlalu sure. Macam saya selalu kata, saya predict, saya jangkakan, saya rasa berdasarkan kepada calculation, kebarangkalian. Saya cakap macam tu. Saya tak kata definitely, secara sahnya memang kita akan menang, confirm lah. Tak ada. Sebab ujungnya kita usaha, rezeki itu datang daripada Allah SWT. Itu pun mengajarkan. Okay, sekian, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton bersama dengan saya, bercakap tentang investment fintech, investment lebih RM50,000. Boleh juga hubungi Anna di 017-264-0913, 017-264-0913. Terima kasih saya ucapkan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan.